Ponteng merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apa jua kegagalan menghadiri kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang munasabah. Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Ponteng sekolah adalah salah satu isu tingkah laku pelajar yang sering berlaku kepada pelajar, terutama pelajar sekolah menengah. Oleh itu, saya dan ahli kumpulan ingin merungkai di sebalik isu tersebut, iaitu dari segi langkah, kesan, faktor dan sebagainya. Nama saya Muhammad Syahir bin Nazri di 2019 2091354. Ialah teori yang berkaitan berdasarkan temubual yang dilakukan bersama panel kita, iaitu Puan Latifah. Panel tidak menyebutkan apa-apa teori yang mampu dikaitkan dengan gejala ponteng sekolah ini. Namun berdasarkan beberapa artikel dapat kita mengeluarkan beberapa teori yang agak berkaitan dengan isu ponteng sekolah ini. Antaranya ialah yang pertama, teori pelaziman emosi. Teori pelaziman emosi ini merujuk kepada emosi yang dikeluarkan oleh pelajar tersebut, dan emosi yang dikeluarkan melahirkan satu tindak balas daripada pelajar tersebut, iaitu tindak balas negatif. Contohnya, pelajar melihat seorang guru mendenda pelajar yang ponteng sekolah. Jadi, perbuatan tersebut melahirkan emosi takut kepada pelajar, lalu menyebabkan pelajar mengeluarkan tindak balasan negatif, iaitu dengan ponteng sekolah. Melihat kepada guru ni, dia takut untuk kena hukuman, jadi masih lagi ponteng sekolah. Yang pertama. Yang kedua ialah teori pembelajaran sosial. Teori ini merujuk kepada pelajar ini mungkin melakukan gejala ponteng disebabkan terpengaruh dengan faktor-faktor luar seperti persekitaran, kawan dan sebagainya. Dan mungkin juga menurut teori ini, pelajar melakukan aktiviti ponteng itu mungkin disebabkan ingin menunjukkan tindak balas yang negatif, iaitu ingin menunjukkan rasa protes, rasa ketidakpuas hatian mereka dengan cara tersebut. Okey. Yang kedua dan yang terakhir ialah teori motivasi. Teori seperti yang kita dapat tahu, motivasi ialah sesuatu yang merujuk kepada yang memberi satu ajakan paradigma, memberi motif, memberi tujuan. Jadi apabila makin tinggi motivasi, maka makin tinggilah tujuan, makin tinggilah keinginan dan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu. Maka teori ini merujuk kepada peranan kaunselor untuk meningkatkan motivasi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah isu ponteng sekolah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nik Nurul Nabilah binti Kasim. Antara cabaran-cabaran yang guru sentiasa hadapi dalam menangani kes ponteng sekolah, antaranya adalah ketidakadilan media massa. Sebagaimana yang kita tahu, media massa adalah satu platform yang paling mudah dan yang paling banyak menyebarkan berita. Ibu bapa sering mencari jalan yang mudah bagi menyelesaikan masalah bagi mereka. Tidak perlu mendapatkan keterangan ataupun mendapatkan kepastian daripada pihak sekolah. Mereka hanya perlu memuat naik ke dalam media sosial dan mendapatkan pandangan-pandangan ataupun mendapatkan nasihat-nasihat daripada para netizen. Mereka lebih gemar berpaling kepada media sosial sebagai perunding cara dan sebagai tempat rujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pihak media sosial pula hanya memikirkan tentang keuntungan bagi syarikat mereka. Mereka hanya perlu keluarkan berita-berita yang sensasi seperti guru memukul pelajar hingga parah.
Mereka tidak memikirkan tentang kesan sampingan yang dihadapi oleh guru-guru ataupun yang dihadapi oleh institusi sekolah yang terlibat. Begitu hebatnya kesan ataupun impak media massa kepada guru-guru dalam menangani ataupun dalam beri tunjuk ajar kepada anak-anak murid. Sebagaimana yang kita ketahui, pada zaman-zaman sebelum media massa berkembang maju, berkembang pesat seperti sekarang, murid-murid pada zaman dahulu apabila diberi hukuman guru-guru, mereka menerima apa adanya hukuman itu kerana mereka sedar itu kesalahan mereka. Seperti mana yang kita tahu, rotan di tapak tangan, rotan di kaki, jalan itik keliling padang, ketampi, itu semua adalah hukuman guru kepada anak-anak murid bagi mendidik jiwa supaya menjadi insan yang lebih cemerlang. Kalau kita lihat murid pada zaman sekarang sentiasa mengupload apa yang berlaku di sekolah di dalam media massa. Hal ini menjadi satu cabaran bagi guru-guru dalam menangani kes-kes ponteng ataupun kes-kes yang berlaku di sekolah pada zaman ini. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh para guru ialah sikap sesetengah ibu bapa yang tidak mahu memberi kerjasama dalam menangani masalah gejala ponteng sekolah. Hal ini boleh dikatakan sesetengah ibu bapa terlalu menyebelahi anak-anak mereka sehinggakan perkara ini telah menyebabkan anak-anak mereka tidak berasa takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Ada juga di antara ibu bapa yang membantah tindakan disiplin yang dijalankan oleh pihak sekolah. Sesetengah ibu bapa menganggap guru terlalu menggunakan emosi tanpa mengetahui bahawa ianya adalah langkah untuk memperbaiki tingkah laku anak-anak mereka. Ibu bapa perlu sedar bahawa kanak-kanak dan remaja mempunyai satu naluri, yang mana naluri itu merupakan satu perasaan yang suka memberontak. Walaupun tugas dan tanggungjawab telah diamanahkan kepada guru untuk mendisiplinkan anak-anak mereka, akan tetapi ada juga sesetengah ibu bapa yang tidak mahu menghormati dan menghalang keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini, seharusnya para ibu bapa perlulah berterima kasih kepada pihak sekolah. Hal ini kerana secara tidak langsung, tugas ibu bapa telah diambil alih oleh para guru untuk mendisiplinkan dan memberi ilmu pengetahuan kepada anak-anak mereka. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang faktor-faktor berlakunya masalah konten sekolah dalam kalangan pelajar. Berdasarkan temu bual yang telah dilakukan bersama-sama Puan Latifah, kami telah berjaya menemukan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar, dan beliau telah berkongsikan beberapa punca-punca ataupun faktor-faktor berlakunya masalah ini. Antara faktor berlakunya masalah ponteng sekolah dalam kalangan pelajar adalah pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana para pelajar mudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan sebaya mereka untuk tidak hadir ke sekolah. Menurut Johari Hassan dan Nik Salma Muhammad 2010, pergaulan bebas dalam kalangan pelajar ataupun usia remaja adalah sangat berbahaya kerana mereka boleh terjebak dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti mencuri, merompak dan lain-lain. Selanjutnya, faktor ponteng sekolah dalam kalangan pelajar adalah faktor peranan ibu bapa. Sikap ibu bapa yang terlalu mementingkan kerjaya mereka sehingga mengabaikan tanggungjawab dan didikan terhadap anak-anak menyebabkan anak-anak mereka terjebak dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, iaitu gejala ponteng sekolah. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam memberi didikan agama dan sasiah terhadap anak-anak mereka sejak di usia muda. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Selain itu, faktor ponteng sekolah dalam kalangan pelajar adalah faktor persekitaran pelajar, terutamanya sikap guru dan peranan guru. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir guru yang bersikap atau berakhlak tidak baik terhadap pelajar seperti
mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pelajar. Ini akan menyebabkan para pelajar berasa tidak selesa dan menjerumuskan mereka kepada masalah ponteng sekolah. Mereka akan kurang berminat untuk belajar sewaktu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Syahidah binti Muhammad Bakar. Nombor metrik di 2019-2091353. Ponteng sekolah memberikan kesan yang amat buruk, terutama kepada pelajar itu sendiri. Kita dapat lihat bahawa jika pelajar menggunakan masa yang ada di sekolah dengan sebaiknya, sudah semestinya mereka akan mendapatkan keputusan yang terbaik dan seterusnya mereka akan memberikan peluang yang cerah kepada diri mereka sendiri untuk berjaya di masa hadapan. Kesan seterusnya ialah kepada masyarakat. Masyarakat akan memandang serong kepada pelajar yang ponteng sekolah. Sebagai contoh, seseorang yang ternampak pelajar yang sedang ponteng sekolah, mereka akan mengatakan pelajar yang ponteng sekolah itu ialah sampah masyarakat kerana mereka ini tidak dapat memberikan perkhidmatan pada masa hadapan. Seterusnya, ibu bapa mereka juga akan dipandang serong kerana tidak dapat mendidik anak-anak mereka dengan sebaiknya. Kesan yang terakhir ialah kepada guru dan pihak sekolah. Guru akan merasa rugi dan kecewa kerana tidak dapat berkongsi ilmu mereka dengan pelajar yang ponteng sekolah. Seterusnya, pelajar yang ponteng sekolah akan memberikan kesan kepada pencapaian sekolah kerana mereka tidak dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan seterusnya menyebabkan pencapaian sekolah merosot. Oleh itu, ponteng sekolah memberikan kesan yang sangat negatif, terutama kepada pelajar itu sendiri, guru-guru, masyarakat dan ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah Salihah binti Muhammad Nasrun. Nombor metrik D20192091372. Saya merupakan pelajar daripada ISMP Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah bagi mengatasi masalah ponteng sekolah. Baiklah, untuk langkah yang pertama adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak dan juga membimbing mereka amatlah penting. Hal ini kerana mereka adalah guru pertama dalam kehidupan anak-anak. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah mengambil berat isu pembelajaran dan perkembangan anak-anak dengan bertanyakan kepada guru-guru mereka. Baiklah, untuk langkah yang kedua adalah peranan guru. Seharusnya seorang guru perlulah peka terhadap perubahan tingkah laku anak muridnya. Seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya, seperti contoh, menyiasat atau berbual bersama pelajar tersebut bagi mengenal pasti punca permasalahan. Langkah yang terakhir, yang ketiga, iaitu peranan masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat perlu mengambil bahagian dalam pencegahan gejala ponteng sekolah ini. Tidak kiralah sama ada berbeza kaum, budaya dan agama. Sebagai contoh, menegur dan bertanya apabila terserempak dengan pelajar di kedai-kedai ketika waktu persekolahan berlangsung. Kesimpulannya, gejala ponteng yang berlaku sekarang semakin serius dan masih tidak dapat dibendung. Dari masa ke semasa, salah laku ponteng ini menjadi isu yang semakin hangat diperkatakan. Keadaan ini akan menjejaskan perkembangan pendidikan dan memungkinkan kadar kececaran pelajar dalam pelajaran semakin meningkat akibat ketidakhadiran mereka ke sekolah. Faktor dalaman iaitu sekolah mempengaruhi masalah ponteng sama ada disebabkan oleh faktor guru ataupun
kemudahan sekolah ataupun kemudahan sekolah yang merangkumi aspek bilik darjah dan peralatan pembelajaran. Beberapa faktor lain yang terlibat adalah faktor keluarga, faktor rakan sebaya persekitaran, penguat kuasa disiplin yang terlalu ketat, sikap guru disiplin yang keterlaluan, ataupun kedudukan sekolah yang jauh dengan kediaman pelajar. Faktor-faktor ini menjadi punca masalah ponteng semakin meningkat dari masa ke semasa dan sukar ditangani tanpa kerjasama yang serius daripada semua pihak. Di seterusnya itu, untuk menangani masalah ini, pihak-pihak tertentu seperti Kementerian Pendidikan, sekolah, guru dan ibu bapa serta masyarakat perlulah berganding bahu bekerjasama untuk bertindak dengan mewujudkan program-program yang terancang dan sistematik bagi mengurangkan kes ponteng sekolah di kalangan pelajar sekolah serta mencegahnya daripada ia terus berlaku. Jadi masalah ponteng sekolah seperti sekolah-sekolah kebanyakan sekolah harian, mungkin ada segelintir murid yang ponteng kelas, ponteng sekolah di sekolah-sekolah harian biasa. Memang ketara sangat, lebih-lebih lagi ketara ketika PDPR sebabnya cikgu sendiri mengalami situasi